Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam program Road to Arafah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Pada pagi ini kita sambung lagi pengkisahan haji sempena dengan program Road to Arafah ini. Dan kali ini saya ada satu tajuk berkaitan dengan pengalaman persediaan musim haji. Allah beri kesempatan saya untuk bersama dengan tabung haji dalam tempoh perkhidmatan yang agak lama, dan Alhamdulillah saya dan rakan-rakan pesara yang lain dapat mengikuti perkembangan pengurusan haji tanah air sehinggalah sampai ke zaman sekarang yang kita istilahkan sebagai pengurusan haji moden. Dan pengalaman itulah yang saya ingat saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Semasa saya berkhidmat dulu, saya sering berjumpalah dengan kawan-kawan, dengan masyarakat orang yang kat luar. Kata, wah, tabung haji ni dah masuk musim haji ni, dah sibuk lah ya. Sebenarnya mereka menganggap bila tiba musim haji ataupun bulan haji, kalau sebut bulan haji ni, bila masuk 1 Syawal tu kira bulan haji lah, barulah kita sibuk. Sebenarnya saya nak bagi tahu bahawa persediaan untuk satu musim haji ini kita laksanakan sepanjang tahun. Jadi bila bermula persiapan untuk musim haji baru, iaitu untuk kita tahu bahawa setiap tahun ada penerbangan balik jemaah haji. Ada penerbangan pergi dan ada penerbangan balik. 2 minggu selepas penerbangan akhir jemaah haji balik ke tanah air, 2 minggu kita telah mula buat persediaan untuk menghadapi musim haji yang baru. Sudah tentulah di sekitar bulan Muharram. Jadi kita dalam menyediakan musim haji, pengalaman saya di tabung haji, kita ada takwim urusan haji. Ada checklist yang perlu kita laksanakan dan tidak boleh gagal untuk menyediakan persiapan musim haji. Sudah tentulah kita merujuk kepada bulan-bulan hijrah, tidak kepada bulan-bulan Masihi. Kerana kalau kita biasalah, kalau di pejabat di mana-mana, kalau kita masuk bulan Masihi ini, bulan Januari, bulan Februari, ialah bulan-bulan tempoh-tempoh baru kita nak memanaskan badan. Baru nak merancang, baru nak maskan badan, baru nak mula. Tetapi tidak kepada urusan haji ini, pengurusan haji ini. Kita akan bermula berdasarkan kepada bulan hijrah. Bermakna balik pada haji bulan Muharram itu selepas 2 minggu kita telah bermula. Cuba tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap tahun kita nak membawa 31,600, itu kota rasmi lah ya, ke luar negara. Kalau kita sebagai pengurus sebuah agensi pelancongan, mungkin kita ada dalam satu rombongan lawatan ke luar negara, bercuti, mungkin kita ada 20, 30, habis banyak mungkin 100, sudah tentu berbulan-bulan juga kita buat persediaan untuk menyedia tempat-tempat lawatan, pengangkutan, di mana tempat lawatan, di mana hotel penginapannya, makan minumnya dan sebagainya. Dan kita nak mengurus 20, 30 atau lebih-lebihnya 100 pun, kita menghadapi cabaran yang hebat, pahit manis yang berbagai. Cuba bayangkan, tabung haji menguruskan bukan 20, bukan 30, bukan 100, tetapi 31,600 ke luar negara, bukan dalam tempoh seminggu, dalam tempoh 2 minggu, tetapi sekurang-kurangnya selama 45 hari di luar negara, di tempat orang, negara orang yang mempunyai sudah tentulah peraturan dan undang-undang yang bukan menjadi peraturan dan undang-undang kita yang perlu kita patuhi. Jadi begitulah besar
persiapan yang perlu kita lalui untuk persediaan musim haji yang baru. Jadi tuan-tuan, apakah bayangan persediaan tersebut? Bila dia bermula, saya sebutkan tadi 2 minggu selepas penerbangan terakhir sesuatu musim haji itu. Kita mulakan dengan satu program yang sangat penting, iaitu program post-mortem operasi haji. Jadi, kita duduk, kita berkampung dalam beberapa siri post-mortem untuk bincangkan, untuk mengumpul maklumat berdasarkan laporan setiap unit operasi musim haji sebelumnya. Kita lihat juga pelbagai dapatan auditan, sebab kita di sana, kita diaudit, kita diperhati, tak kira oleh audit dalam, audit luar, audit tabung haji atau audit negara, Jabatan Audit Negara, ataupun audit dalam, audit ISO, audit dalam ISO ataupun audit luar ISO, kerana kita sehingga sekarang masih dipersijilkan dengan ISO, sijil ISO perkhidmatan haji. Jadi tugas pertama ialah postmortem. Kemudian di samping laporan unit-unit operasi, dapatan auditan, juga kita ada buat survey kepada jemaah haji kita musim yang lalu. So kita lihat skor kepada indeks kepuasan jemaah haji ni ataupun customer satisfaction index ni, kita tengok, kita buat analisa. Dan dapatan daripada keseluruhan apa yang kita lihat, dan jumlahnya sudah tentulah ratusan, kita tengok satu persatu mana yang berkaitan, mana yang ada munasabahnya, ada relevan dan wajar dipertimbangkan, wajar dilaksanakan. Dapatan postmortem ini, ia akan jadi perancangan untuk melaksanakan, sama ada ia merupakan satu penambahbaikan ataupun kita perlu kemaskini proses kerja yang sedia ada, ataupun dia satu perkara baru yang kita nak mula laksanakan sebagai satu inisiatif, satu inovasi, satu perkembangan terbaru. Semua ini berdasarkan perkara-perkara baru yang kita temui dalam musim haji yang lalu. Dan kita ambil masa, kita sediakan senarai dapatan, dan kita sediakan plan tindakan untuk melaksanakan semua perkara-perkara tersebut. Dan perancangan untuk melaksanakan penambahbaikan dan sebagainya merupakan sesuatu di atas kertas, tetapi dari segi pelaksanaannya maka kita akan terus membuat persediaan. Yang pertama sudah tentulah kita melihat dari segi bimbingan kepada bakal haji. Setiap tahun mesti kita ingat bahawa bakal haji yang ke Tanah Suci merupakan orang baru. Jadi sudah tentulah perkara baru, perkara yang sama yang kita akan terangkan, perjelaskan, bimbing kepada jemaah haji yang baru. Majoritinya adalah baru, maka kita tahu, kita kena faham bahawa jemaah haji setiap tahun adalah jemaah haji yang baru untuk kita berikan mereka bimbingan. Sebab matlamat kita ialah kita nak menyediakan jemaah haji ini dengan jemaah haji yang berilmu, pengetahuan, yang faham tentang ibadah hajinya dengan betul-betul faham tentang ilmu. Bukan jemaah haji yang hanya ikut-ikut. Jadi melaksanakan haji ini di Tanah Suci berdasarkan faham dan tahu, berdasarkan ilmu. Dan hadir mereka tu sebagai tetamu Allah. Maklum, nak melayakkan mereka sebagai tetamu Allah dan mengharapkan dengan pelaksanaan ibadat haji itu, mereka kembali daripada Tanah Suci membawa haji mabrur. Itu matlamat bimbingan. Matlamat program bimbingan, dan bimbingan yang kita lakukan perlu bimbingan yang berkesan. Sebab itulah kita sentiasa ada satu tag kepada jemaah haji untuk menyampaikan aspirasi kemabruran haji ini, iaitu kita selalu sebut, kita selalu paparkan, hadir sebagai Duyufur Rahman, kembali membawa kemabruran.
to tag kita yang selalu kita pakai kepada jemaah haji. Bagaimanakah kita nak menjadikan bimbingan itu sesuatu yang berkesan kepada jemaah haji musim haji akan datang? Maka sudah tentulah kita melihat keberkesanan program kursus haji dan umrah. Jadi untuk nak melaksanakannya ialah kita melihat kepada modul. Kita baiki, kita pastikan modul itu memang menyeluruh dan betul. Dan kita menyediakan tenaga pembimbing dan pengkursus yang faham tentang hukum hakam, yang selaras hukum hakam yang nak disampaikan, dan penyampaian juga penyampai pembimbing juga sesuatu yang berkualiti cara penyampaiannya, kerana kita faham bakal haji adalah orang-orang baru pada setiap-tiap tahun. Jadi proses untuk memperbaiki, menambah baik modul, untuk terus berterusan memberi latihan, memberi panduan kepada tenaga pembimbing, dan kita memastikan bahawa penyampaian berkualiti, maka semua ini merupakan melibatkan proses kerja yang memerlukan jangka masa dan tempoh. Itu di perbincangan. Mungkin dalam aspek bimbingan juga ada yang telah kita postmortemkan dulu, maka kita laksanakan pada ketika sebelum menempuh musim haji yang baru. Jadi persediaan seterusnya juga kita akan melihat jika jemaah haji pergi haji, wajib atas mereka jika ada kemampuan, maka kita pastikan mereka ini adalah mereka yang memenuhi kemampuan atau disebut dalam agama kita sebagai istita'ah, iaitu kemampuan. Bila sebut kemampuan, kita lebih kenalinya sebagai 4K. Apa 4K yang disebutkan istita'ah ini? Ialah pertama, kebenaran. Kebenaran merujuk kepada bilangan atau kuota haji. Ya. Kemudian K yang kedua ialah kesihatan. Pastikan sihat, dapat suntikan. Kemudian yang ketiga ialah kewangan. Yang keempat ialah keselamatan. 4K, yang pertama ialah kebenaran, yang kedua ialah kesihatan, yang ketiga ialah kewangan, dan yang keempat ialah keselamatan. Yang pertama ialah kebenaran. So pada tiap-tiap tahun kita tahulah bahawa asas kota jemaah haji ini setiap negara ditentukan dalam mesyuarat OIC di Tehran pada tahun 1987 yang memutuskan bahawa jemaah haji dibenarkan, jemaah haji daripada kalangan ahli-ahli OIC dibenarkan hanya 0.1% daripada keseluruhan jumlah penduduk. Ini negara-negara ahli OIC. Jadi Malaysia, kalau pada masa ini anggarannya ialah 31.6 juta, maka 31,600 jemaah haji. Tapi kalau negara bukan ahli OIC, Kemboja, Thailand dan sebagainya di Eropah, maka mereka 0.1% bukan daripada keseluruhan penduduk, tetapi daripada jumlah umat Islam di negara tersebut. Jadi kita tiap tahun kita menunggu pengesahan dan kebenaran berapa kota jemaah haji kita. Kalau 31,600, maka itu melibatkan kebenaran. Maka mereka termasuk dalam sistem pemilihan, termasuk dalam jumlah ini sahaja yang terpilih. Disebabkan ramai